Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari, apa khabar semua? Selamat tengah hari, selamat petang. Okay, Alhamdulillah. So hari ni nak kongsi tentang bayi tabung uji. Sekarang ni memang dah, Alhamdulillah dah, orang kata teknologi perubatan yang semakin bertambah baik sehingga kan memberikan peluang kepada ramai pasangan kat luar sana untuk mendapatkan bayi meskipun melalui kaedah orang kata tabung uji. Sebab saya lihat benda ni macam mungkin persepsi yang sudah berlainan. Apatah lagi kita lihat ya, ramai selebritis yang menggunakan kaedah ini untuk mendapatkan zuriat. So dari segi kemajuan dan kemodenan sains, maksudnya lebih ramai ibu bapa ataupun pasangan suami isteri mendapat peluang untuk mendapat bayi menerusi kaedah tabung uji. Tetapi Islam ada pegangan yang tersendiri yang dikatakan bahawa bayi tabung uji ni ataupun permanian beradas ni adalah hanya untuk mereka yang ada ikatan sah sebagai suami isteri untuk menjaga nasab dia. Tapi kalau kat luar negara memang perkara ini sangat common sebab di sana dijual dalam bentuk benih dijual dalam bentuk yang ada dalam bank. So dipanggil bank benih ni. So it could be from untuk dari wanita dan juga daripada lelaki. So kemudian jika ada lelaki mungkin dah kenal kan siapa dan cari je lah mana-mana benih wanita. Jadi dan juga akan guna surrogate mothers kan. So ada yang guna original mothers dan sebagainya. So dekat luar negara benda ni sangat-sangat common. Right? Kerana hanya ingin mencapai matlamat untuk mereka menimang cahaya mata. Itulah. Jadi kita kongsi tengok sekejap tentang saya kongsikan artikel tentang bayi tabung uji. Okay, sekejap ya. Okay. So bayi tabung uji, artikel ni adalah daripada macam biasa portal Rusty My Wealth. Okay, sekejap ya, saya tengok masuk belum. Okay, so artikel ni daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. So, okay. So, kita tengok. Senyawaan in vitro atau bayi tabung uji merupakan satu teknologi bantuan reproduktif bagi membantu pasangan yang mengalami masalah kesuburan. Proses ini melibatkan persenyawaan ovum atau oosit oleh sperma di luar badan selepas teknik bantuan reproduktif yang lain telah menemui kegagalan. Okay. So ini adalah salah satu daripada ikhtiar lah. So kaedah kajian mengenai pemandian beradas ni telah bermula sejak tahun 1909 lagi. Namun hanya pada tahun 1965 seorang saintis dari British, Robert Edward, telah berjaya mensenyawakan ovum melalui teknik in vitro ini dengan kerjasama Howard dan Georgina Jones yang bekerja di dalam bidang IVF di Amerika. Bagi membolehkan persenyawaan in vitro ini ke atas manusia dilakukan, Edwards telah bekerjasama dengan seorang pakar sakit puan di Oldham, England, Patrick Steptoe. So Steptoe telah memperkenalkan kaedah pembedahan laparoskopi di abdomen bagi membolehkan pengambilan ovum dilakukan. So pada tahun 1975, Edward dan Steptoe telah berjaya menghasilkan kehamilan luar rahim melalui teknik IVF dan telah mengalami keguguran. So kemudian pada tahun 1977, seorang pesakit Steptoe bernama Leslie Brown yang mengalami masalah kegagalan tube fallopian telah menjalani pembedahan untuk mengambil ovum atau oosit. Nah, ovum yang telah disenyawakan berkembang menjadi 8 sel embrio dan dimasukkan semula ke dalam rahim Leslie selepas 2 hari persenyawaan. So pada Disember 1977, Leslie telah disahkan hamil melalui pemindahan ovum yang telah disenyawakan mengikut kaedah in vitro. Okay. Jadi bayi tabung uji yang pertama ini mencipta sejarah apabila dilahirkan pada 25 Julai 1978 dan diberi nama Louis Joy Brown. Okay, so sejarah dia. So bayi pertama ya yang terhasil melalui
kaedah in vitro. Okay, right. So kita tengok bagaimana sebenarnya. Okay, so of course kat Malaysia ni dalam industri yang saya ceburi ni, kita gather a lot of informations, dan sebenarnya according to dalam circle, terlalu sangat ramai pasangan yang sedang beratur ataupun queue lah untuk membuat proses ni. Okey, sangat ramai, sangat banyak. Dan kerana seiring dengan perkembangan sains, teknologi dan perubatan, rawatan ini memang tak murah lah. Okey, rawatan ni tak murah. Kita boleh buat di pusat-pusat, di center lah, di center IVF dan juga di hospital juga. Okey, so ini adalah satu rawatan yang sangat mengambil masa dan menuntut fokus yang sangat tinggi daripada kedua-dua pasangan suami isteri tu. So sebab kita pun selalu tengok, baca dan sebagainya kan. Okay. So proses rawatan bermula dengan merangsang ovari untuk menghasilkan folikel yang banyak. Proses hyperstimulasi ovari ini bergantung kepada umur, protokol dan dos FSH yang diberikan. So analog FSH yang disuntik akan diperhatikan dan dipantau secara berkala, termasuk pemantauan perkembangan folikel sehingga hari ke-10 suntikan. So memang bila kita nak buat rawatan ni memerlukan pemantauan, memerlukan perhatian daripada pakar. Sebab tu bagi mereka yang nak buat nak buat rawatan ni kena sentiasa fokus. Jadi dalam setahun tu tak ada banyak benda yang dia boleh buat kalau dia pilih untuk menjalani rawatan in vitro ni, sebab memang ada banyak prosedur. Okay, so suntikan HCG iaitu satu hormon diberi kepada pesakit bagi membantu mematangkan ovum dan diikuti dengan prosedur pengambilan ovum selepas 34 hingga 36 jam HCG diberikan. So pengambilan ovum akan dilakukan melalui vagina dengan berpandukan imbasan ultrasound. Cecair folikel akan dipindahkan kepada embryologis bagi mengenal pasti kehadiran usid. Okay. So sperma akan diproses di makmal sebagai persediaan persenyawaan dengan menyingkirkan cecair seminal dan sel yang tidak aktif. So sperma dan usid akan dieramkan bersama selama 1 hingga 4 jam bagi membolehkan persenyawaan berlaku. Jadi usid yang telah bersenyawa akan diperhatikan melalui kehadiran 2 pronuklei. Kemudian embrio akan dipindahkan ke dalam media yang khusus sekurang-kurangnya 48 jam sehingga berkembang menjadi 6 hingga 8 sel embrio. So teknik menyuntik seekor sperma ke dalam usid akan dilakukan bagi membolehkan persenyawaan berlaku bagi pesakit yang mengalami masalah kekurangan bilangan sperma. Okay. So perkembangan embrio selepas persenyawaan akan diperhatikan sehingga embrio itu dimasukkan ke dalam rahim ibu dengan menggunakan katera halus melalui vagina. Embryologis akan mendokumentkan bilangan sel, perkembangan dan peratusan fragmentasi embrio. So usia dan bilangan embrio yang akan dipindahkan semula ke dalam rahim ibu bergantung kepada bilangan embrio yang berkualiti, umur pesakit wanita dan pelbagai faktor kesihatan lain. So sebab tu bayi tabung uji ni sering orang kata berjaya dengan bayi lebih dari seorang. Kadang-kadang seorang 1, 2, ada 4 dan sebagainya. Sebab apa? Sebab apabila telur orang kata senyawaan tu cantik kan, jadi doktor tak nak lose the risk kan, so dia akan letak a few dalam tu. So siapa yang survive lah. So technically kadang-kadang ada survive 2, so dapatlah kembar 2 dan sebagainya. Okay. Right. So indikasi, teknik IVF disyorkan kepada wanita yang sudah berkahwin selama 2 tahun dan masih belum digunakan zurat, mungkin disebabkan kegagalan tiub fallopian atau ketidaksuburan yang tidak dikenal pasti. So kejayaan IVF memerlukan ovum yang sihat dan baik, sperma yang mampu mensenyawakan ovum dan rahim yang mampu meneruskan kandungan. Okay, so selepas teknik bantuan rawatan yang lebih murah, IUI masih gagal, maka prosedur IVF akan disyorkan kepada pasangan tersebut. Jadi kaedah ICSI akan digunakan bagi masalah ketidaksuburan dalam kalangan lelaki disebabkan masalah seperti
kekurangan dalam kuantiti dan kualiti sperma. Okay, dan sperma yang tidak mampu memasuki ovum. So kaedah ICSI mampu meningkatkan kadar kejayaan in vitro. So saya pernah dikongsikan satu cerita pasal satu pakar perubatan ni, di mana seorang ibu ataupun sepasang suami isteri ni perkahwinan kurang 3 tahun dan mereka ingin membuat teknik IVF, tapi tidak digalakkan kerana perkahwinan itu masih muda dan sebenarnya chances dia lagi banyak. So, sebab untuk yang IVF ni selalunya 5 tahun, 8 tahun, 12 tahun pun ada dan sebagainya. Okay, so kalau baru-baru kahwin tu tak perlulah nak risau sangat. So anything between 1 to 3 years tu boleh ikhtiar secara orang kata semula jadi lagi. Okay, right. So komplikasi prosedur IVF, so kelahiran lebih dari satu. Ni kita cakap. Okay, so kelahiran lebih daripada satu mungkin merupakan risiko yang terbesar hasil dari prosedur IVF. Ini disebabkan oleh bilangan embrio yang dipindahkan lebih dari satu. Keadaan ini turut berkait dengan risiko yang lain seperti keguguran, komplikasi obstetrik, bayi pamatang dan morbidity neonatal. So maksudnya sebab tu bila dicantik kan, jadi doktor ataupun pakar memang decide kita letak lebih supaya tengok mana yang survive. So macam keberangkalian untuk berjaya tu lagi besar. Okay, so kecacatan sewaktu kelahiran, so tiada hubungan yang pasti antara kecacatan sewaktu kelahiran dengan rawatan infertility seperti prosedur IVF. Namun begitu, terdapat faktor-faktor yang menyumbang dalam keadaan ini seperti umur ibu, keturunan, keadaan genetik dan keadaan persekitaran yang menyebabkan kegagalan ini berlaku. Of course, ini adalah satu perjalanan yang sangat berharga, sangat precious kan. Jadi memang kena jaga-jaga jugalah, ada faktor-faktor dia. So tetapi selalunya seperti biasanya memang pasangan itu dibekalkan dengan maklumat lah tentang kejayaan atau kegagalan sesuatu proses itu. Okay. So kadar kejayaan, so faktor utama yang menyumbang kepada kejayaan kandungan dan kadar kelahiran di kalangan pesakit IVF adalah bergantung kepada umur ibu. Umur ibu yang optimal untuk menjalani ini adalah 23 ke 42 tahun sebab consider masih lagi subur. Lagi satu sebab keadaan rahim tu kan, jadi masih tengah subur, masih tengah muda, masih ada tenaga dan sebagainya. Semua tu ada kaitan dia. Okay, so yang biasa saya dengar adalah about 30 lebih lah biasa. Usia ibu tu dalam 30 lebih, mungkin usia perkahwinan dalam, biasa yang saya dengar about 5 to 8 years lah, macam tu. Okay, right. So kehamilan, peratusan pesakit yang hamil berjaya hamil melalui prosedur IVF adalah tinggi bagi yang berumur 35 tahun ke bawah, okay? Dengan 35 hingga 45% kejayaan. So peratus kejayaan ini akan berkurangan seiring dengan peningkatan usia wanita tersebut. Okay, so dia punya peluang tu mungkin semakin berkurang apabila wanita itu usianya semakin meningkat. Walau bagaimanapun jika wanita itu sangat bersedia untuk melalui proses ini, dia dah orang kata menyediakan badan dia dengan proses ini. Satu, jaga makan, jaga kesihatan, jaga lifestyle, stres dan sebagainya. Dia akan lalu perkara ni. So biasanya mereka sudah bersedia sebab kita nak sediakan macam umpama ladang yang betul-betul subur untuk tanaman itu tumbuh. Okay. Kedua ialah kadar kelahiran bagi pasangan yang masih muda dengan usia 21 tahun ke bawah adalah 30 ke 35%. Okay, so maksudnya, okay, so bagi mereka yang lebih berusia seperti 37 tahun, kadar kelahiran dicatatkan ialah 20%. Okay, manakala bagi mereka yang berusia 44 tahun hampir tiada kelahiran. Okay. I think doktor pun ada certain orang kata procedures lah juga kan, dan juga limit lah untuk buat teknik IVF ni. So apa yang menggagalkan? Okay. Satu ialah tekanan perasaan. So tiada sebarang kajian membuktikan bahawa tekanan perasaan mempengaruhi kejayaan prosedur IVF. Namun begitu, pesakit yang melalui prosedur IVF atau sebarang masalah infertility boleh mengalami tekanan perasaan, kemurungan dan seterusnya menyebabkan ketidakstabilan hormon.
So I would like to stress this that semua orang direzekikan dengan orang kata rezeki yang tak sama. Okay, so sebab tu macam some couples dia kahwin je terus hamil. Ada orang mungkin setahun, 2 tahun baru hamil. Ada orang 5 tahun baru hamil. Jadi kita sebagai circle je, natural circle je, kita tak boleh nak mengecam. Okay, kecuali lah kalau mereka ini merancang atas sebab-sebab tertentu. So biasanya merancang tu sebab sebab masalah kewangan ataupun pasangan jarak jauh kan, kita tak tahu yang itu. Tapi technically semua orang kahwin dengan bermatlamat hendak menambahkan zuriat. Jadi tidaklah orang kata komuniti tu nak mengecam mengapa kau tak hamil lagi. Orang lain yang kahwin saing kau ni dah 3 anak contoh. You don't compare, okay? Jangan compare. Jadi kita jangan jadi komuniti yang sama mengecam dan menambahkan lagi tekanan perasaan kepada pasangan ini. For all you know, mereka berusaha, sangat-sangat berusaha untuk mendapatkan zuriat. Tapi dia tak cerita je ke orang. Okay? So kalau kita bernasib baik dan dapat hamil secara semula jadi, itu adalah bukan satu situasi yang membenarkan kita untuk membanggakan diri dan juga merendah-rendahkan orang lain, kerana yang terjadi itu adalah apa yang Allah dah designkan. Okay? So lain-lain faktor, terdapat pelbagai faktor lain yang terlibat dalam kejayaan dan kegagalan IVF seperti kualiti sperma, kadar fragmentasi DNA, merokok, indeks jisim tubuh yang tidak normal yang mungkin boleh mengakibatkan keguguran, diabetes, tekanan darah tinggi atau hipertensi, tromboembolisma atau sebarang komplikasi sewaktu melahirkan. So kuantiti dan kualiti embrio yang dimasukkan ke dalam rahim ibu tersebut turut mempengaruhi kejayaan IVF. So I think adalah saya pernah kongsi tentang sperma ataupun benih daripada suami ni, ada yang kurang kualiti, tak banyak benih, dan ada yang tak ada benih langsung pun. Dia hanya cecair saja. So that's why bila kita fikir benda macam ni, kedua-dua suami dan isteri tu yang perlu tampil untuk membuat pemeriksaan. So tidak saja menyalahkan kepada isteri atau wanita kenapa dia tidak hamil lagi. Sebab for all you know, kadang-kadang benih tu hanya ada cecair saja. Okay, so kena tengok yang tu melalui ujian pemeriksaan dan perubatan kita tahu. Okay, so another one more thing, dulu, tapi sekarang saya rasa sangat common. Dulu lelaki yang banyak merokok. Jadi merokok ni memang menyumbang kepada faktor kurang kualiti benih. Okay, so which kalau doktor selalu apa yang dia buat, mungkin dinasihatkan untuk berhenti merokok supaya mendapat sperma yang lebih berkualiti benih dia. Tapi sekarang ni saya rasa macam common lah, husband and wife pun kadang-kadang merokok. Jadi itu pun mungkin menyumbang sedikit sebanyak kepada faktor ketidaksuburan. Wallahu alam, okay, tetapi why not kita pergi periksa dan doktor lebih tahulah kaedah terbaik. So itu saya nak beritahu tentang bayi tabung uji ni. Okay, so sebab dia punya peratusan kejayaan dia sangat kecil. Sangat kecil. It's about 35%. To 40%. Mungkin dalam 10 orang yang buat, 4 orang saja yang berjaya. So orang kata masih slim lah, masih kecil lah kadar kejayaan untuk bayi tabung uji ni, walaupun dia adalah satu kaedah yang orang kata kaedah alternatif lah, dah susah sangat nak dapat nak hamil dengan cara semula jadi, kita ada teknik IVF. Okay, so kena berhati-hatilah dekat situ. So saya nak tengok apa saya boleh kongsi lagi. Okay, sekejap ya. Okay. Right. Okay. So I kongsi satu sekejap je. Ada satu macam pandangan ulama ni. Sekejap saya tengok. Okay. So ni ada pandangan ulama. Okay, so Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya.
berpegang kepada pendapat Syekh yang memutuskan perbuatan ini haram kerana ia menganggap pencantuman benih yang bukan dari ikatan yang sah dan disuntik bukan kepada empunya rahim yang sah adalah sama dengan zina. Macam saya cakap lah, dekat luar negara surrogation sangat popular dan a lot of well-known figures also memilih kaedah surrogation. Tapi penemuan ulama fikah di seluruh dunia membincangkan dan diharamkan kesalahan ini untuk mengambil orang kata ovum wanita lain dan dicampur dengan air mani suami. Ini dimasukkan dalam rahim isteri itu, so tak boleh. Yang dibolehkan ialah air mani suami disuntik ke dalam rahim isteri. So maksudnya kena ikatan yang sah lah. Kalau tak memang tak boleh. So itulah nak kongsi tentang bayi tabung uji. So siapa-siapa yang masih kata ikhtiar, so ada alternatif dia, itu menggunakan teknik IVF. Dan sebenarnya teknik IVF ni sangat memakan masa, it's so consumable, sangat memakan masa selain daripada RM1 lah. Tapi kita tak nak cakap pasal macam tu, sebab kalau orang yang nak buat tu dia akan sediakan orang kata persediaan bajet tu. Cumanya masa saya rasa sangat-sangat berharga, sebab ada certain isu kes isteri tu memang tak boleh gerak, memang tak boleh bergerak dah, duduk je ataupun baring saja. Nak makan ke, nak solat ke, nak pergi toilet pun jangan menggunakan aktiviti fizikal yang sangat banyak ataupun agresif. Sebab satu contoh saya tengok YouTube, Siti Nurhaliza pun dia ada cakap masa dia nak tunggu tu sama ada berjaya atau tidak kandungan dia tu selepas disuntik, so dia sembahyang pun duduk, jauh, jalan pun dekat je nak pergi bilik air. All these things kena ambil kira. Jadi kalau isteri tu kena bekerja, like keluar bekerja and all that, so it's takut tak jadi, takut tak berjaya. So kena maksud tu masa itu memang husband kena beri sokongan, like maybe she has to take her leave ataupun macam mana, so that dia tak banyak melakukan pergerakan fizikal. So sangat penting, sebab I heard a lot yang gagal. Dia kadang dia rasa macam dah okey lekat-lekat semua, tapi dia cuba aktif, lepas tu nanti dia tengok ada stain. So tak nak lah benda-benda yang macam tu. So dia menuntut masa, bagi saya masa. So memang dua-dua pihak kena sacrifice and try isteri tu rehat, bed rest lah bed rest. Makan pun kena jaga macam tu. Sebab ni adalah kandungan yang sangat fragile, dia sangat berharga. Because it's dia sangat sebab itu pun sebab doktor dah pilih yang terbaik untuk dimasukkan semula ke dalam rahim ibu. So we have to support this. Jadi kalau boleh memang kena tinggalkan semua aktiviti lain dulu, dah fokus kepada kejayaan sewaktu kata benih tu disuntik balik ke dalam rahim ibu. Itu yang paling penting tu, sangat fragile tu. Sebab bila gagal tu jadi macam saya tengok orang menangis beria kan, sebenarnya masa disuntik tu sangat sakit. Sebab ia melalui pelbagai prosedur perubatan dan saya sangat dapat rasakan sangat sakit. Dah lah ulang alik ke center kan, kemudian makan lagi ubat-ubat dia, macam-macam ubat dia disuntik setiap beberapa ni, sebab nak pastikan rahim tu subur, sihat, tip-top lah. Jadi bila kita dah lalu benda macam tu, dah ulang alik hospital dengan perubatannya, dengan makan ubat, dengan semua tu, emosi kita dah macam mana kan. So akhirnya bila kita terlebih sikit aktif, maka kandungan itu tak berjaya. So I think to be fair, right, so kena beri masa yang sangat banyak untuk memastikan kejayaan proses IVF ni. So it's not easy ataupun it's not easy, tapi it's doable sebab ramai orang dah buat. So ini semua bergantung kepada rezeki masing-masing dan saya doakan semoga semua hasrat tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menimang cahaya mata akan
menjadi kenyataan. Okay, so I think itu saja untuk hari ini perkongsian tentang bayi tabung uji. So I akan sentuh maybe a few more topics related to bayi tabung uji jika masa mengizinkan. So sebelum saya undur diri, saya nak kongsi satu pesanan yang kita akan buat kursus berpantang secara percuma kepada wanita yang berminat untuk menceburi bidang penjagaan wanita dalam pantang. So apa yang berlaku ialah kita akan berikan kursus percuma dan kita berharap sangat mereka ini akan menceburi bidang ini secara profesional. Okay, so untuk mereka yang berminat boleh kontak ataupun hubungi nombor yang tertera ataupun menghubungi saya atau tim saya. Cumanya masa dah nak dekat dah untuk buat kursus tu dan tempat sangat-sangat limited. Ramai orang tanya saya kenapa saya buat limited ni. So saya punya pendapat macam ni. Apa saja program tajaan kerajaan bukan untuk benefit confinement saja. So mungkin ada juga bidang-bidang lain. Kan? Jadi kita hanya ambil mereka yang benar-benar berminat. Sebab tu saya cakap kalau semua kursus cuma kita nak hadiri, kita ni minat nak buat apa. Okay, at the end of the day you nak fikir balik sumbangan you kepada masyarakat. So memang kita nak cari yang betul-betul berminat sebab kursus ni adalah daripada pembayar cukai. Kan? So kita ambil dia secara berhemah. Kalau puan memang rasa layak dan teringin sangat dan kerana memang tak mampu nak bayar yuran dia memang tak murah sebenarnya. Sebab kepakaran kita ni bukan satu hari kita buat benda ni. Kan? So yang kita nak ajar tu bukan benda yang baru satu hari kita buat. Okay? So that's it. Jadi memang saya cari mereka yang sangat-sangat berminat. Jadi kalau perempuan ada mereka yang memang sedang cari kan kursus ni, so why not hubungi nombor yang saya tulis kat situ dan cuba hubungi kami untuk mendaftar. Okay, mendaftar. First come, first serve. Alright, so I think itu saja dari saya untuk hari ini. Thank you so much for watching and listening. If you think this is beneficial, please help to share this. Okay, and then mana tahu ada yang berminat untuk menjalani kursus ini dan ada juga yang nak tahu tentang bayi tabung uji. Alright, so itu saja daripada saya. Thank you. Stay safe, stay strong, take care. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.